A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur tentang nama-nama Allah Al-Husna, dan kita dah masuk, kita dah belajar 5 nama Allah. Pertama, lafzul jalalah Allah. Yang kedua, Ar-Rahman. Yang ketiga, Ar-Rahim. Yang keempat, Al-Ghafur. Yang kelima, Al-Ghaffar. Hari ini insyaAllah kita akan belajar 2 lagi nama-nama Allah yang berkaitan dengan ciptaan. Antara sifat Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran yang menunjukkan kehebatan Allah ialah Al-Khaliq, iaitu yang mencipta. Kadang-kadang disebut dalam bentuk isim fa'il, iaitu Al-Khaliq. Kadang-kadang disebut dalam bentuk Al-Khalaq, yang ada kaitan dengan Al-Khaliq, yang makna dia asalnya sama, juga ialah Al-Khallaq. Nanti kita akan huraikan apa beza Al-Khaliq dengan Al-Khallaq. Dan juga banyak dalam Al-Quran Allah sebut dalam bentuk fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Khalaqa as-samawati wal ard, ataupun fi'il mudhari' yakhluqu. Jadi antara perkara yang paling besar yang menunjukkan kehebatan Allah ialah sifat Al-Khaliq. Jadi Al-Khaliq dan Al-Khallaq kira sifat yang ke-6 dan ke-7 yang kita akan belajar insya-Allah. Tapi kalau ikut susunan Al-Khaliq dengan Al-Khallaq, dia berada pada nombor 46 dan 47. Sebagaimana saya telah beritahu sebelum ni, kita belajar nama-nama Allah ni tak ikut tertib. Ikut apa yang saya rasa perlu didahulukan. Okey, Al-Khaliq disebut, perkataan Al-Khaliq disebut dalam Al-Quran 8 kali. Al-Khaliq yang bermakna pencipta disebut dalam Al-Quran 8 kali. Antaranya ialah surah Al-Hasyr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul khaliq. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Maksudnya, huwallah, dialah Allah. Yang sifat utama Allah ialah Al-Khaliq, yang boleh mencipta. Al-Bari', juga yang mencipta. Dia ada beza Al-Khaliq dengan Al-Bari' dan Al-Musawwir. Nanti kita akan belajar sifat Allah Al-Bari' dan Al-Musawwir, dia akan datang. Jadi Allah yang mencipta, yang membentuk, yang menggambarkan, dan baginya, miliknya nama-nama yang baik. Juga dalam surah Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah, Allah bertanya, adakah yang boleh mencipta selain daripada Allah? Hal min khaliqin ghairullah, surah Fatir ayat 3. Dan juga surah Az-Zumar ayat 62. Surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu. Allahu khaliqu. Allah yang mencipta kulla syai'in, setiap sesuatu. Bila sebut setiap sesuatu, tidak ada sesuatu yang ada di mana-mana, sama ada di dunia ataupun di akhirat, melainkan semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun senang cerita, selain daripada Allah,
maka ia adalah makhluk. Selain daripada Allah, maka ia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah sebut Khaliq dalam bentuk isim tafdil yang menunjukkan terbaik. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, surah Al-Mu'minun ayat 14, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha tinggi Allah, maha banyak kebaikan Allah, maha suci Allah yang merupakan ahsan, sebaik-baik khaliqin, pencipta. Jadi Allah nak sebut pencipta, tapi Allah sebut dalam bentuk isim tafdil dengan menggunakan ahsan sebelum khaliqin, sebaik-baik pencipta. Adakah yang selain daripada Allah juga pencipta? Bukan. Cuma Allah nak bagi tahu kalau betul ada manusia yang mencipta, maka Allah tetap yang terbaik kalau ada. Tapi sebenarnya tidak ada yang boleh mencipta melainkan Allah sahaja. Okey, itu perkataan Al-Khaliq. Adapun Al-Khallaq disebut 2 kali sahaja. Nama Allah Al-Khallaq disebut 2 kali sahaja dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Hijr ayat 86. Al-Khallaq dia dalam bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah menunjukkan banyak. Sebagaimana kita belajar nama Allah yang lepas, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar sirah mubalaghah menunjukkan banyak mengampun dosa. Jadi Al-Khallaq menunjukkan banyak mencipta. Jadi Al-Khallaq disebut 2 kali. Pertama dalam surah Al-Hijr ayat 86, iaitu ayat Inna Rabbaka huwal khallaqul alim. Inna Rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhan engkau dialah sahaja yang maha banyak mencipta, Al-Alim lagi maha mengetahui. Biasanya perkataan Al-Khallaq dikembarkan dengan perkataan Al-Alim. Kenapa? Apa kaitannya? Menunjukkan Allah mencipta, kehebatan Allah boleh mencipta sebab apa? Sebab Allah berilmu. Tak mungkin seseorang itu boleh mencipta melainkan setelah dia berilmu. Orang jahil tak boleh mencipta. Jadi ilmu Allah sangat luas, tidak ada batas. Itulah kelayakan untuk Allah mencipta. Kemudian yang kedua surah Yasin, yang biasa orang Melayu kita bacakan, Bala wahwal khallaqul alim. Terputus. Bala wahwal khallaqul alim. Bahkan dialah al-khallaq yang maha mencipta dengan banyak, al-alim dan lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 81. Jadi dua-dua nama ni dua-dua nama ni berasal daripada perkataan khalaqa. Dia telah mencipta. Apa makna dia? Apa makna khalaq? Apa makna khaliq dan apa makna al-khallaq? Okey, dari segi bahasa, dalam kitab Tahzibul Lughah, al-khalqu makna dia dalam bahasa Arab ibtida'us syai' ala misalin lam yusbaq ilaihi. Al-khalqu makna dia ialah ibtida'. Ibtida' ni mereka sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi sebab itulah khalaqa ni biasa hanya diguna untuk Allah sahaja. Sebab makna dia mencipta sesuatu tanpa contoh yang ada sebelumnya. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa.
Itu makna khalaq. Tapi al-khaliq apa makna dia? Iaitu kata Al-Khattabi, seorang ahli bahasa dan seorang ulama, Al-Khattabi, al-khaliq ialah al-mubdi' lil khalqi al-mukhtari' lahu ala ghairi misalin sabiq. Al-khaliq, ini makna al-khaliq, iaitu mereka mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Contoh, Allah cipta langit. Sebelum Allah cipta langit, tidak ada langit. Tidak ada sesuatu yang bernama langit. Allah cipta manusia, Adam. Sebelum Allah cipta Adam, tidak ada makhluk yang bernama manusia. Allah cipta jin. Sebelum Allah cipta jin, tidak ada satu pun benda, makhluk yang bernama jin. Itu makna mencipta sesuatu tanpa contoh. Tanpa sesuatu yang sama sudah ada sebelum Allah mencipta. Allah cipta pokok durian, maka maknanya sebelum tu tidak ada apa-apa lagi pun. Allah cipta harimau, sebelum Allah cipta harimau tidak ada satu binatang yang bernama harimau. Sebab tu Allah bertanya, dalam surah Fatir ayat yang ketiga, boleh buka surah Fatir ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Jadi kenapa Allah perintah manusia supaya ingat kepada nikmat Allah? Biasa kita ingat perintah Allah tu hanya dalam bentuk syariat ataupun dalam bentuk ibadat. Allah perintah solat, wa aqimus solat, Allah perintah keluarkan zakat, Allah perintah berpuasa. Tapi selain daripada itu sebenarnya banyak lagi perintah Allah yang kadang-kadang kita tak perasan pun, dan kita melanggar perintah Allah dan kita berdosa. Apa dia? Antara perintah Allah yang kita tak perasan, iaitu Allah perintah kita supaya sentiasa ingat kepada nikmatnya. Ingat pada nikmat perintah Allah. Soalannya, kenapa Allah perintah kita ingat pada nikmat Allah? Adakah dapat pahala bila kita ingat kepada nikmat Allah? Sebenarnya antara punca manusia kufur kepada Allah ialah bila dia tak rasa nikmat tu adalah daripada Allah. Punca manusia kufur, punca manusia ingkar perintah Allah, sebab dia rasa nikmat yang dia miliki adalah daripada usahanya sendiri. Akhirnya dia tak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak manusia sembah Allah, Allah nak manusia taat kepadanya dengan cara apa? Dengan cara kita ingat apa yang kita ada, apa yang kita miliki sebenarnya semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah anak isteri kita, harta kita, kesihatan kita, akal kita yang waras. Semuanya daripada Allah. Bila kita ingat akan menjadikan kita orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Okey. Kemudian Allah sebut lagi hal min khaliqin. Adakah dari pencipta yang lain ghairullah? Soalan ni sebenarnya macam saya dah beritahu beberapa kali, soalan dalam Al-Quran ada dua bentuk. Satu hakiki, iaitu betul-betul nak dapat maklumat, betul-betul nak jawapan. Yang kedua majazi, iaitu bukan nak jawapan, bukan nak maklumat, tapi ada maksud di sebalik soalan. Sama ada nak perli, sama ada nak mencela, sama ada nak mengikrarkan, ataupun sama ada nak mengingkari perbuatan seseorang. Salah satu caranya ialah dengan bertanya soalan. Jadi sini hal min khaliqin. Adakah pencipta ghairullah selain daripada Allah?
Soalan, tapi bukan Allah nak jawapan. Allah Maha mengetahui. Apa tujuan soalan ni? Soalan ni ialah tujuannya Allah nak mengingkari perbuatan manusia yang menyembah selain daripada Allah. Kenapa? Sebab selain daripada Allah, dia bukan khaliq. Selain daripada Allah, dia bukan khaliq. Dia tak boleh mencipta. Jadi kalau dia bukan khaliq, dia tidak mencipta, kenapa kamu nak sembah yang lemah? Bila dia tidak mencipta, dia makhluk. Bila dia makhluk, dia lemah. Bila dia lemah, kenapa kamu sembah yang lemah? Jadi hal min khaliqin ghairullah. Kemudian yang kedua, yarzuqukum minas sama'. Ada tak pencipta selain daripada Allah yang yarzuqukum, boleh memberi rezeki pada kamu, minas sama'i wal ar, daripada langit dan bumi? Rezeki ni sama ada daripada langit, hujan, ataupun keluar daripada bumi, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang dan sebagainya. Maka Allah menjawab, la ilaha illahu. Sebab Allah tak menunggu orang kafir menjawab, sebab Allah bukan nak jawapan. Cuma Allah nak sedarkan mereka bahawa sembahlah yang Maha mencipta. Sembahlah Tuhan yang memberi rezeki pada kamu. Dan terbukti tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Fa anna tu'fakun. Di akhir itu Allah bertanya lagi, fa anna tu'fakun. Macam mana kamu boleh dipalingkan daripada Allah yang mencipta, yang memberi rezeki? Jadi perbuatan menyembah selain daripada Allah tu sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi Allah tanya, peliklah kamu ni. Macam mana kamu boleh berpaling daripada pencipta yang hebat, yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki, kepada berhala yang langsung tak bagi apa-apa kebaikan? Satu perkara yang sangat menakjubkan. Ada satu mulhid, ateis, iaitu orang yang tidak percayakan Tuhan. Bila berdebat, dia mendakwa dia boleh mencipta. Dia mendakwa dia boleh mencipta. Jadi orang bertanya pada dia, okey, cuba buktikan kamu boleh mencipta. Dia pun ambil daging, kemudian dia masuk dalam botol, kemudian dia tutup. Lepas 3 hari, dia buka. Lepas dia buka tu ada apa? Agak-agak ada apa? Ada ulat. Kemudian dia mendakwa, tengok aku mencipta ulat. Dia orang beriman yang cerdik. Orang beriman mesti cerdik. Yang kedua, orang kafir ni hujah macam mana pun memang bodoh. Jadi orang beriman tanya dia, okey, kalau kamu mendakwa kamu mencipta ulat dalam botol tu, aku nak tanya, berapa ekor ulat dalam botol tu? Tak boleh jawab. Soalan kedua, berapa ulat betina dan berapa ulat jantan dalam botol? Tak boleh jawab. Okey. Yang ketiga, kamu bagi tak rezeki makan kepada ulat tu? Tak. Okey. Soalan yang keempat, kamu tahu tak ulat-ulat yang dalam botol tu berapa lama dia boleh hidup? Berapa lama dia boleh hidup? Lepas ni dia nak ke mana? Kamu tahu? Tak tahu. Maka sebenarnya kamu bukan pencipta. Sebab Allah yang mencipta, dia tahu berapa ekor ulat dalam tu. Allah mencipta semua manusia, semua haiwan. Allah tahu berapa banyak, berapa juta, berapa bilion makhluk yang dia cipta. Dan Allah tahu berapa ramai yang jantan, berapa ramai yang betina. Dan Allah sentiasa memberi rezeki, bukan setakat mencipta. Itu Tuhan yang sebenar. Kamu bukan Tuhan. Jadi sebenarnya untuk mengetahui siapa Tuhan yang sebenar cukup mudah. Buktinya cukup banyak. Maka sebab tu Allah kata fa'na tusarfun. Macam mana kamu masih boleh dipalingkan daripada Tuhan yang sebenar? Okey. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Al-Khaliq makna dia mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelum itu, dan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia. Ada orang mendakwa, saya mencipta motor, sebelum tu tidak ada motor. Jadi saya mencipta. Macam mana nak jawab? Saya mencipta motor. Saya orang pertama mencipta motor. Sebelum tu tidak ada benda yang dinamakan motor. Saya mencipta kereta. Sebelum tu tidak ada satu benda pun yang dinamakan kereta. Saya mencipta kapal terbang.
Sebelum tu tak ada pun contoh. Macam mana nak jawab? Orang yang dia gunakan tu masih lagi bukan dia buat, dia contoh-contoh menjadilah kita. Sebab itulah mencipta al-khalaq ataupun al-khaliq bukan setakat mencipta yang tidak ada contoh sebelum tu, tapi mencipta daripada tiada langsung kepada ada. Jadi Allah mencipta langit, tidak ada apa-apa pun, bahan pun tak ada. Bahkan Allah hanya mencipta dengan kun fayakun. Tapi kamu bukan mencipta motor. Kamu cipta motor daripada apa? Besi. Besi siapa cipta? Allah. Tayar, siapa cipta? Getah tu siapa cipta? Allah. Kamu bukan mencipta, kamu menggabungkan apa yang telah Allah ciptakan. Ataupun kamu menukarkan besi, betulkan menjadi motor. Kayu betulkan menjadi rumah. Itu bukan mencipta, itu menukarkan. Okey. Dan sebab itulah secara asasnya semua manusia percaya Allah pencipta. Asasnya. Banyak ayat yang kita jumpa dalam Quran, bila ditanya pada orang-orang yang kafir, siapa mencipta langit, mereka tetap akan menjawab Allah. Mana secara asasnya semua percaya Allah pencipta. Tapi bila bab menyembah ni, ramai yang tak menyembah Tuhan yang mereka sendiri percaya. Sebab apa? Sama ada sombong, sama ada mereka sombong, ataupun mereka sebab jahil, mereka sebenarnya tak betul-betul yakin bahawa Allah tu sebagai pencipta. Okey, itu makna al-khaliq. Al-khaliq. Jadi Allah yang mencipta. Sekarang kita pergi pula makna pada makna al-khalaq. Al-khalaq. Al-khalaq daripada makna al-khaliq juga, iaitu mencipta sesuatu tanpa ada contoh sebelum. Jadi apa beza? Al-khalaq ialah mencipta dengan banyak. Dia isim mubalaghah ataupun sirah mubalaghah. Sirah ni bentuk, pattern, mubalaghah yang menunjukkan banyak. Jadi kehebatan Allah bukan setakat mencipta sesuatu yang tidak ada langsung dan mencipta tanpa ada contoh. Bukan itu saja kehebatan Allah. Tapi Allah boleh mencipta dalam benda yang banyak walaupun dalam masa satu saat. Kalau Allah boleh cipta sesuatu tanpa ada contoh, tapi Allah boleh buat sekali seminggu je, tak hebat lagi Allah. Sebab itulah kita kena berfikir, salah satu sebab kenapa Allah cipta ciptaan yang banyak, salah satu sebab supaya kita kena Allah. Okey, kita berfikir tak? Berapa banyak ni Allah cipta? Berapa banyak? Khalaq, Allah mencipta dengan banyak. Okey, soalan dia, berapa banyak Allah cipta? Berapa banyak? Okey, kita tahu tak? Di Shah Alam ni, dalam satu hari, berapa baby yang dilahirkan? Berapa manusia baru yang dicipta oleh Allah dalam Shah Alam sahaja, dalam satu hari? Tahu tak tahu? Kalau dalam Selangor? Lagi tak tahu. Dalam Malaysia? Lagi tak tahu. Dalam dunia? Lagi tak tahu. Saya ada dengar satu ceramah daripada Ustaz Abdullah Zain daripada Indonesia. Dia kata dia pernah dapat data daripada hospital di Indonesia. Dia kata dalam satu hari itu di Indonesia ada 10,000 bayi dilahirkan. Itu yang resmi lah. Yang beranak kat hutan, yang beranak tak daftar tu lagi banyak. 10,000 satu hari. Itu baru di Indonesia. Maknanya Al-Khalaq, Allah bukan cipta seorang satu hari, bukan cipta 10 orang satu hari. Di Indonesia saja 10,000. Kalau satu dunia, juta-juta dalam satu hari. Okey, kita ambil 10,000 ni. Kita nak rasa kehebatan Allah. Ambil 10,000 je. 10,000 bayi yang dilahirkan setiap hari ni agak-agak sama tak? Tak mungkin sama. Okey, yang tak sama apa dia? Warna kulit dah tak sama dah.
Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang coklat. Warna kulit, baru warna kulit. Rambut pula, ada yang lebat, ada yang tak lebat, ada yang kerinting, ada yang lurus. Mata pula, dalam 10,000 ni. Kalau nak cek mata pula, ya Allah. Kemudian nak cek pula, apa dah? Mulut dia, hidung dia, telinga dia, ya Allah. Dalam 10,000 ni. Kemudian nak tengok yang 10,000 ni pula, bila membesar, akan jadi apa, berapa umur dia, kerja apa semua, kahwin dengan siapa. Hebat Tuhan. Baru 10,000. Dah berbeza. Dah berbeza. Itu baru di Indonesia. Dan itu baru manusia. Kalau ambil pula haiwan, ada tak Allah cipta haiwan setiap hari? Berapa banyak? Maha hebat Tuhan. Ha? Ha? Ada fakta. 385,000 satu hari. 1 minit 250 orang. 1 minit. Itu satu dunia kan? Kemudian nak tengok 1 minit yang 250 tu macam-macam perbezaannya. Tak mungkin sama. Hebatnya Tuhan. Kalau 250 orang semua sama, tak sangat hebat Allah. Itu baru manusia kan? Kucing, ular, lembu, kambing, subhanallah, semut. Semut beranak tak setiap hari? Beranak. Ya Allah. Saya bilik air rumah saya ada cacing. Halus dia. Halus, sangat-sangat halus. Kadang-kadang bila dia duduk tu seterik je, kita tak nampak dia binatang. Sebab apa? Terlalu halus. Ini baru berlaku ni. Tapi nak bagi tahu kehebatan Allah. Cacing yang sangat-sangat halus tu, halus je. Dia ada mata tak? Ada mata tak? Ha? Mesti ada. Ada mulut tak? Ada. Ada perut tak? Ada. Kalau tak, macam mana dia boleh hidup? Dia mesti makan. Bila makan mesti ada mulut, mesti ada perut. Kita tak boleh fikir macam mana mulut dia. Dah lah dia halus. Mulut dia lagi halus. Perut dia macam mana? Apa dia makan? Makan apa yang dia makan? Tu, mana ada makanan lebih halus daripada mulut dia? Tapi Maha Suci Allah. Kemudian dia buat kerja apa? Dia tile tu yang 4 segi ada celah-celah kan? Dia duduk kat celah tu, bila dia masuk celah tile tu, antara tile satu lagi, tak nampak langsung dah rupa dia. Kemudian dia buat apa? Dia masuk celah lagi dalam tanah, dia korek pasir, dia buat keluar pasir. Setiap hari. Saya nak ambil, terlupa nak ambil gambar. Dia korek pasir bawah tile tu, setiap hari dia angkut keluar. Saya siram, habis. Habis siram, besok dia keluarkan pasir. Ya Allah, hebatnya Allah. Ini yang patut kita fikir. Ramai yang fikir kehebatan ciptaan Allah, tapi berhenti setakat tu je. Hebatnya cacing, hebatnya harimau, tapi dia tak rasa hebat pencipta tu. Ya Allah. Jadi macam mana cacing yang cukup halus boleh angkut pasir keluar daripada bawah tile tu, keluar setiap hari, dan banyak pula pasir, dan memenatkan kita. Bila kita nak marah, ya Allah, tak jadi marah. Sebab apa? Sebenarnya Allah nak tunjuk pada aku kehebatan dia melalui cacing yang sangat-sangat halus. Sebab itulah antara tujuan paling utama Allah mencipta Al-Khalaq. Allah mencipta banyak benda kan. Banyak tumbuh-tumbuhan, bukan satu jenis, berjuta-juta jenis tumbuhan, dan haiwan pun berjuta-juta jenis, dan manusia pun berjuta-juta jenis bangsa warna kulit. Apa faedah dia? Apa faedah dia? Allah boleh nak cipta satu bentuk manusia kan? Semua muka macam Arab je. Orang Melayu macam Arab, orang Cina macam Arab, orang Jepun macam Arab. Boleh je, tak ada masalah. Rambut sama je, tak ada yang kerinting, semua lurus je. Boleh je. Tapi kenapa Allah mencipta berbagai-bagai bentuk? Kalau pergi ke kawasan orang asli kan, lagi pelik rupa dia kan. Hidung dia nampak macam tak rupa orang kan. Kita tahu, orang ke apa ni? Apa faedah? Saya tanya pelajar ni. Ini daripada sifat Al-Khalaq.
Al-Khalaq ialah Allah mencipta banyak sangat. Dalam satu saat berjuta-juta makhluk yang Allah cipta. Pokoknya, haiwannya, manusianya, macam-macam. Apa dia? Jawapannya ada dalam Al-Quran. Kalau kita baca, kita tadabbur, kita boleh jawab. Kita mengenal. Ha? Supaya kita Supaya kita kenal dengan ciptaan Allah. supaya kita kenal Allah. Okey. Jadi kalau Allah cipta 2-3 jenis makhluk pun kita boleh kenal juga kan? Ada ayat tu bila Allah cipta berbagai jenis supaya kamu berkenalan, mengenal. Tak, itu supaya kita saling berkenalan antara sama kita. Sekarang Allah cipta kita untuk apa? Allah cipta kita untuk kita berkenal. Tapi sebelum untuk kita berkenal dengan dia tu, apa tujuan Allah cipta? Itu Allah cipta antara sesama manusia berbagai bangsa. Okey? Sekarang soalan saya, apa faedah Allah cipta berbagai-bagai makhluk, tumbuhan, haiwannya, macam-macam, manusianya, jin, banyak jenis. Allah boleh cipta tak binatang satu jenis je? Lembu je. Kat Mekah lembu, kat Jepun lembu, kat New Zealand lembu, kat Kelantan pun lembu je. Binatang lain tak ada. Boleh je. Allah boleh tak cipta pokok satu jenis dia? Pokok durian je ada. Pergi satu dunia jumpa pokok durian je. Boleh je. Tapi kenapa pelbagai? Dan terlalu banyak. Ha? Baru nampak? Hebat. Jadi apa tujuan utama Allah cipta berbagai-bagai dan dengan banyak? Supaya kita berfikir. Apa hasilnya apa? Berfikir itu macam alat je, wasilah. Hasilnya daripada berfikir supaya kita jadi tujuan utama Allah memperbagaikan ciptanya, pelik-pelik kan. Yang kita nampak pun dah rasa pelik, yang belum kita jumpa, nanti jumpa Dajjal lagi terkejut. Moga-moga tak sempat jumpa lah. Buka surah At-Talaq. Jawapannya surah At-Talaq ayat 12. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul Lazi. Cuba kita ada buat yang ni. Allahul Lazi. Allah yang telah khalaq, yang telah mencipta sab'a samawat, 7 lapis. Allah boleh nak cipta selapis je, tapi Allah cipta 7 supaya apa? Supaya kita lagi kenal Allah yang sangat-sangat hebat. Dan wa minal ardi, dan daripada bumi, mislahunna. Apa makna mislahunna? Sepertinya, seperti apa ni? Bumi. Seperti itu sama dari segi apa? Bilangan. Allah kata cipta langit 7 lapis, maka Allah kata cipta bumi seperti langit, iaitu 7 lapis juga. Ya. Ini ayat ni dalil yang paling jelas, bumi 7 lapis. Ramai orang tahu langit 7 lapis sebab Allah sebut sab'a, tapi bumi Allah tak pernah sebut sab'a. Tapi dalam ayat ini Allah kata seperti langit, iaitu 7 lapis. Kemudian yatanazzalul amru bainahunna, turun perintah di antara langit dan bumi. Jadi perintah Allah turun daripada mana? Antara langit dan bumi. Daripada langit ke bumi. Daripada langit ke bumi. Kemudian lita'lamu, ini jelas apa tujuan Allah cipta langit, Allah cipta bumi dan macam-macam antara langit dan bumi. Jelasnya ialah lita'lamu, supaya kamu tahu. Supaya kamu tahu. Tahu apa?
annallaha ala kulli syai'in qadir. Jelas. Supaya kamu tahu bahawa Allah tu atas setiap sesuatu sangat berkuasa. Tapi siapa yang tahu berapa banyak bukti ciptaan Allah yang menunjukkan kehebatan Allah? Tapi berapa ramai yang tahu? Berapa ramai yang kenal Tuhan? Hasil yang ada ialah majoriti tak kenal Tuhan. Sedangkan ciptaan Allah begitu banyak, bukti kehebatan Allah melimpah depan mata mereka sendiri. Dan mereka nampak setiap hari. Tapi sebab apa mereka tak nampak? Sebab apa mereka tak kenal? Hati terkunci dan mereka tidak berfikir. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tengok hujung ayat tu. Sesungguhnya Allah meliputi sesuatu dengan ilmunya. Apa maksudnya? Apa kaitan? Biasa kalau Allah sebut qadir, Allah akan sebut alim. Bila sebut kudrah, Allah sebut ilmu. Mana Allah nak beritahu kekuasaan Allah berdasarkan kepada ilmu. Nak cipta asasnya mesti ada ilmu. Kita nak buat apa-apa pun, nak memasak pun kena ada ilmu. Nak buat rumah kena ada ilmu. Maka Allah nak cipta berbagai-bagai makhluk, ilmu Allah lagi hebat. Lagi hebat. Okey. Dan juga cuba buka surah Fatir. Ini saya nak sebut, nak tekankan tujuan paling utama Allah cipta berbagai-bagai makhluk. Surah Fatir ayat 27 dan 28. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara'an, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau berfikir Allah telah menurunkan daripada langit air. Tengok daripada air. Air warna apa? Putih. Tapi lepas tu Allah kata apa? Fa akhrajna bihi, lalu kami keluarkan dengan air itu samarat. Apa dia? Buah-buahan. Dan buah-buahan, tengok berhebatnya Allah. Daripada air yang warna putih keluar buah. Dan buah-buah pula Allah kata apa? Mukhtalifan alwanuha. Berbagai warna. Subhanallah. Air asasnya warna putih. Tapi bila keluar buah durian, hijau. Isinya kuning. Bila keluar tembika, kulitnya hijau, dalamnya merah. Ada kulit isinya, ya Allah, hebatnya. Manggis, kulitnya apa kulitnya? Manggis. Hitam. Isinya putih melepak. Ya Allah. Kulitnya pahit kan, tapi isinya semuanya bermula daripada apa? Air yang satu warna dan tak ada rasa. Kemudian waminal jibal, yang tadi yang lembut kan, buah-buahan. Yang ni pula apa dah? Gunung. Judad. Apa makna judad? Berjalur-jalur. Bidun, warna putih. Wahumrun, dan merah. Mukhtalifun alwanuha, juga berbagai warnanya. Wagharabi, busuk, dan ada yang warna apa yang Allah nak beritahu? Tadi buah-buahan lembut kan, berbagai warna. Ini gunung, keras tak? Kukuh tak? Pun boleh Allah jadikan berbagai-bagai warna. Ada tak gunung yang berwarna-warni? Ada di mana? China. Pernah tengok tak? Pergilah tengok. Saya dah pergi tengok. Tengok sendiri dengan mata. Ya Allah. Kalau manusia nak cat gunung tu dengan cantik, 20 tahun tak selesai. Sebab gunung tu keras. Tapi Allah boleh buat macam pokok bunga. Berbagai-bagai warna di satu gunung. Atas merah, bawah kuning. Ya Allah.
Hebatnya Tuhan. Dan saya nak kaitkan tujuan Allah cipta berbagai-bagai ni. Berbagai jenis makhluk, berbagai jenis buah, berbagai jenis rasa, berbagai jenis warna. Apa tujuan? Tengok ayat 28. Wa minan nas, dan daripada manusia pula. Tadi buah-buahan, gunung. Lain pula apa dah? Manusia pula. Wadawab, dan binatang, semua binatang yang melata. Wal an'am, dan binatang ternak. Mukhtalifun alwanuhu, berbagai. Kalau tengok ular kan, ular tak tahulah yang kita jumpa dah macam berpuluh-puluh warna. Kadang-kadang bukan puluh ekor ular, satu ekor pun dah berbagai warna. Cuba tengok ikan kan, ikan satu ikan tu ada 4-5 jenis warna, dan warna dia tersusun je. Yang merah rapi je, macam ada garisan. Kita kalau cat ikan tu tak boleh warna tu. Dan lepas tu Allah kata apa? Kazalika innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul, hanya yang betul-betul takut pada Allah daripada hamba-Ku ialah orang. Daripada mana tu ulama tu? Tiba-tiba keluar ulama, daripada mana? Ilmu yang mana ni? Ilmu yang mana ni? Tengok apa kaitan yang takut pada Allah ulama dengan cerita sebelum tu. Allah turunkan hujan, keluar buah-buahan berbagai warna, berbagai bentuk, berbagai rasa. Gunung pun berbagai warna, manusia pun macam-macam warna, binatang pun macam-macam warna. Tiba-tiba Allah kata yang takut pada Allah hanyalah ulama. Apa kaitan? Ulama yang mana? Yang berfikir tentang ciptaan Allah berbagai-bagai ni. Bukan ulama yang belajar sampai PhD. Sampai akhirnya takut dajjal pada Tuhan. Jadi yang paling penting ialah, ya Allah, tengok daripada sini ulama memberi definisi ulama. Apa makna ulama? Ada tak sebut yang takut pada Allah orang yang banyak ilmu? Tak ada. Jadi ulama sebenar siapa? Yang takut pada Allah. Kadang-kadang budak kan, macam zaman Nabi kan, ada budak anak pada penjual susu. Bila mak dia suruh campur susu dengan air, dia kata dia takut pada Allah. Ni budak ni ulama. Budak ni belajar apa? Ada lulus tak SPM? SPM pun tak ada, universiti tak masuk, tapi dia ulama sebab dia takut pada Allah. Ada pula yang gembala kambing kan, bila Umar test dia, jual je kambing ni, kamu ambil duit. Gembala kambing kata, ini bukan aku punya, ini tuan aku punya. Aku tak boleh jual, bukan hak aku. Umar kata, alah, kamu cakap je pada tuan kamu, kambing dimakan serigala. Kamu jual, ambil duit, habis cerita. Umar nak test iman dia. Maka gembala kambing, bukan pelajar universiti ni, gembala kambing di zaman Nabi, dia jawab, aku nak jawab apa depan Allah? Aku boleh lepas dengan tuan aku, tapi dengan Tuhan kepada tuan aku tak boleh lepas. Aku nak jawab apa? Ini ulama, walaupun dia hanya kerja gembala kambing. Jadi semua ni Allah nak bagi tahu ulama yang sebenar yang mana ni? Yang bila melihat ciptaan Allah, mereka berfikir dan akhirnya mereka takut pada Allah walaupun berada di mana sahaja. Okey. Sekarang kita rasa dah jelaskan beza antara Khaliq dengan Al-Khallaq. Jadi setiap nama Allah ada tujuannya, dan saya nak sebut di sini juga ialah Allah tidak cipta sesuatu melainkan ada tujuannya. Allah tak pernah cipta. Ini semua kita tahu kan. Cuba buka surah Al-Anbiya.
Surah Al-Anbiya ayat 16. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak aku ciptakan langit dan bumi dan apa saja antara keduanya la'ibin. Apa makna la'ibin? Main-main. Makna apa ni? Walaupun Allah cipta berbagai-bagai banyak, kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Banyak lagi benda yang Allah cipta, tumbuh-tumbuhan ke, binatang ke, haiwan ke, kita pun tak tahu apa faedah. Ada faedah? Ya, ada faedah. Bukan la'ibin, la'ibin bukan main-main. Ada diceritakan, saya dengar ceramah daripada Ustaz Abdullah Zain. Dia kata ada satu negara tu, dia nak jaga kera di hutan supaya tak pupus. Dan dalam hutan tu ada harimau. Jadi dia takut harimau tu asyik makan kera, maka kera pun hapus. Maka kerajaan buat keputusan bunuh semua harimau. Dan memang betul-betul mereka bunuh harimau tu. Tak ada harimau. Akhirnya apa jadi? Ini kaitan Allah ciptakan sesuatu bukan sia-sia. Mesti ada sebab. Cipta harimau ada sebab, cipta kera ada sebab. Bila semua harimau dibunuh, apa jadi? Kera tu tak terkawal. Maka kera tu dia pergi ke kawasan kampung-kampung cari makanan. Sebab apa? Sebab tak cukup makan. Kenapa tak cukup makan? Sebab kera bertambah banyak. Kenapa banyak? Sebab harimau tak makan. Subhanallah. Akhirnya jadi masalah pula bila dia bunuh harimau. Sebab kera semakin bertambah dan tak dimakan oleh harimau. Bila tak dimakan oleh harimau, kera banyak. Makanan tak cukup. Maka dia cari kat mana? Cari dalam rumah orang. Maknanya harimau tu ada tujuan Allah cipta. Jadi Allah kontrol kera dengan harimau. Tapi manusia cara nak kontrol kera dengan membunuh harimau. Salah. Jadi apa saja Allah cipta, pasti ada tujuannya. Allah cipta nyamuk, ada tujuan tak? Apa tujuan? Apa faedah Allah cipta nyamuk? Bagi penyakit ada faedah ke? Apa dia? Yalah, janganlah penyakit melalui nyamuk kan? Berapa ramai kaya sebab nyamuk kan? Kilang obat nyamuk yang tukang beli siapa? Ya, orang kampung. Nyamuk banyak kan? Faedah kepada yang buat obat nyamuk kan? Bagi kita ada faedah tak? Boleh tak sebut satu je? Kalau obat nyamuk tu faedah pada orang tertentu kan? Tapi bagi kita ni, apa faedah untuk kita daripada ciptaan nyamuk tu? Elakkan air takut. Mana sebab nyamuk kita bersihkan rumah. Betul? Betul? Kan? Betul? Ada faedah lebih besar pada tu. Itu faedah untuk Namrud. Dia sebenarnya faedah yang paling besar yang kita sebut tadi lah, iaitu Allah nak tunjuk, Allah nak kita kenal dia melalui nyamuk tu. Sebenarnya kita tahu kan ciptaan manusia lah. Telefon dulu besar kan, sekarang semakin kecil, semakin nipis kan. Bila ciptaan manusia tu semakin kecil, semakin nipis, menunjukkan apa? Hebat manusia kan? Maka begitu juga Allah cipta langit hebat. Tapi bila Allah cipta benda yang semakin halus, sebenarnya semakin menunjukkan kehebatan Allah. Nyamuk halus tak? Halus. Tapi bila nyamuk tu halus, jarum dia lagi halus tak? Lagi halus. Nyamuk halus, jarum dia lagi halus.
Tapi nyamuk dia yang jarum dia yang lagi halus dan lagi lembut, boleh tak cucuk kita? Boleh tak cucuk kita? Okey, kita besar, boleh tak cucuk cucuk nyamuk yang kecil? Jadi apa kehebatan pada nyamuk? Binatang nyamuk yang kecil, jarum dia lagi halus tapi boleh hisap darah daripada orang makhluk yang besar. Jadi Allah nak kita berfikir, ya Allah hebatnya engkau. Aku besar, aku tak boleh nak cucuk orang melainkan dengan jarum. Tapi nyamuk yang halus boleh cucuk orang dengan jarum dia saja. Tak perlu. Kita kalau nak cucuk orang kena ambil kursus tak? Ambil kursus kan? Belajar medik 6 tahun. Nyamuk nak ambil darah orang, dia tak pernah ambil kursus. Dan tak pernah pakai jarum, tak ada ma'amal pun. Dan kerana dia cucuk, orang boleh terlantar di hospital dan habis kos nak berubat puluh-puluh ribu kerana seekor nyamuk. Sebenarnya tujuan paling besar ciptaan Allah termasuk nyamuk ialah supaya kita lagi kenal Allah dan supaya kita lagi rasa kehebatan Allah. Tapi bagi manusia yang berfikir. Okey, kita baca ayat berapa tadi? Jadi jangan mungkin kadang-kadang kita kata apa faedah Allah cipta bunga kan, pokok-pokok bunga banyak-banyak, tak. Allah tak pernah cipta main-main. Bahkan kita disunatkan bila tengok ciptaan Allah, kita disunatkan menyebut apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, engkau tidak cipta semua ini batil, sia-sia. Semua ada faedah. Maha suci engkau daripada buat sesuatu tanpa faedah. Berbeza dengan manusia. Banyak tak manusia ada duit, ada masa, ada ilmu, ada tenaga tapi buat kerja sia-sia? Banyak tak? Beli rumah juta-juta kan? Tapi duduk rumah yang kecil. Buat bilik air besar tapi bila nak buat air besar duduk atas mangkuk je. Kan? Beli motor besar kan? Tapi naik sekali seminggu. Jadi manusia banyak buat kerja yang sia-sia. Allah Maha Suci. Okey, insya-Allah tajuk nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khalaq ni tak habis. Minggu depan kelas akan datang, kita akan bincang kesan beriman kepada dua sifat Allah ni. Beriman dengan Al-Khaliq dan beriman dengan Al-Khalaq. Insya-Allah kita akan sambung dalam kelas yang akan datang. Ada soalan? Apa faedah Allah bagi kadang-kadang orang miskin tu anak ramai, orang kaya pula duit banyak anak seorang? Apa faedah? Kadang-kadang kita terkejut, ya Allah, kerja tak ada, anak ramai. Kita lupa sebenarnya itu adalah ciptaan Allah. Apa faedah Allah cipta orang tu ada anak ramai? Mahdi Jaafar ke anak ramai? Apa faedah? Ada seseorang bertanya pada saya, ini antara masalah kan? Tapi bila kita tak faham apa tujuan Allah cipta, kita akan jadi stres. Dia kata, saya ada anak kecil, lepas tu saya ada penyakit, lepas tu mak tua saya, bapa tua saya duduk pula dengan saya. Letih. Ya Allah, Allah sengaja cipta anak kamu dan Allah cipta pula kamu ada penyakit dan Allah hantar pula bapa mentua. Allah nak uji kesabaran kamu. Allah nak uji setakat mana kamu sabar. Dan kalau kamu sabar, peluang untuk kamu dapat darjah yang paling tinggi, sabar dan pahala yang tidak ada batas. Allah tak cipta sesuatu sia-sia. Okey, Jaafar. Sabar. Ada soalan? Okey, kalau tak ada kita cuba buka surah Luqman ayat 11. Kita tutup dengan surah Luqman ayat 11. Ini juga berkaitan dengan sifat Al-Khaliq dan Al-Khalaq.
Tukar. Surah Al-Hajj ayat 73. Surah Al-Hajj ayat 73. Surah 22 ayat 73. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba masalun, telah dibuat perumpamaan. Fastami'ulah, maka Allah kata dengar. Jadi dengar kepada contoh yang Allah buat dalam Quran, hukumnya adalah wajib. Dan dengar di sini maksud dengar dan faham. Setiap contoh banyak contoh yang Allah buat dalam Quran. Manusia seperti keledai, manusia seperti binatang ternak. Wajib kita faham dan kita ambil pengajaran. Salah satu contoh dalam ayat 73 surah Al-Hajj. Apa dia? Contoh yang Allah buat. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, lan yakhluqu zubaban. Mereka tidak sama sekali mampu mencipta seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun semua okey. Kenapa Allah buat contoh lalat? Kenapa tak buat contoh gajah ke? Manusia boleh tak cipta kapal terbang? Boleh? Boleh tak cipta kereta api? Boleh. Tapi boleh tak cipta lalat? Kenapa boleh cipta kapal terbang besar kan? Hebat. Tapi tak boleh cipta lalat yang kecil. Kenapa? Manusia boleh tak buat robot? Boleh kan? Tapi boleh tak buat lalat? Tak boleh. Jadi kenapa Allah buat contoh lalat? Lalat tu macam benda kat tempat kotor kan. So, benda yang macam benda tak hina tu tak dibuat yang hebat-hebat. Mana yang paling penting Allah nak beritahu, aku bagi peluang kamu buat yang kecil dulu. Yang kecil dulu. Kalau yang kecil tak boleh, maknanya yang besar tak payah cakap banyak lah kan. Dan Allah bagi peluang tak? Kumpullah semua tenaga-tenaga yang hebat, pakar-pakar kan. Dan kumpullah semua kos yang bilion ke, trilion ke. Kumpullah, bagi peluang. Buat benda yang kecil lalat. Tak boleh. Kalau buat robot dalam bentuk lalat, beza tak? Apa beza? Robot yang dibuat oleh manusia dikontrolkan. Kalau manusia tak kontrol, dia tak jalan. Dia perlukan bateri, perlukan elektrik kan. Dan dia tak boleh, kalau buat dalam bentuk lalat, dia tak boleh terbang bila-bila masa. Tapi lalat ciptaan Allah, dia boleh terbang bila-bila masa, dia boleh makan, dia boleh berak dan macam-macam. Jadi Allah kata kalau seekor lalat yang kecil pun kamu tak mampu, maka cukuplah. Cukup, jangan sembah selain pada Allah. Sebab yang lain tak mampu mencipta. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Allah nak tunjuk lagi kelemahan manusia. Wa in yaslubhumuz zubabu. Sekiranya, apa maksud tu? Zubab lalat. Kalau lalat tu mencuri daripada apa ni? Ini berhala. Apa yang kamu sembahkan, iaitu contoh berhala. Depan berhala tu ada buah. Datang lalat hingga kat buah tu. Kemudian lalat tu curi. Curi sesuatu depan berhala. Allah kata apa? La yastankizu minhu. Patung tu berhala tak boleh rampas balik yang dicuri oleh lalat. Ni, siapa ni? Tuhan yang kamu sembah kan? Bukan nak bantu kamu, nak bagi sihat ke, nak bagi kaya. Ni, nak ambil balik apa yang lalat ambil pun tak mampu. Macam mana boleh sembah ni? Boleh faham? Bodohnya.
Kamu tengok Lala ambil buah depan tu. Tengok tak? Patung kamu buat apa? Ya Allah, kenapa lagi nak sembah yang selain daripada Allah? Kemudian Allah kata da'ufat talibu wal matlub. Lemahlah yang meminta iaitu berhala, wal matlub yang dituntut. Lalat pun sebenarnya lemah sebab dia juga makhluk. Berhala tu lagi-lagi lemah sebab dia berhala kayu kan. Itulah. Kalau kita tadabbur ayat satu, ayat demi ayat, kita semakin kenal Tuhan, semakin rasa kebesaran Allah, dan kita semakin takut pada Allah. Sebagaimana ayat tadi, yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Ilmu daripada As-Sunnah. Okey? Cukup setakat tu. InsyaAllah kelas akan datang besok pukul 2:30 petang, insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Ada pula. Hujung minggu lepas ada kursus. Apa? LPPKN. Tentang merancang keluarga. Quantity. West quality. Tak, sebenarnya quality itu ditentukan oleh setakat mana kita beriman kepada Allah, bukan bilangan anak sedikit ataupun ramai. Sebab itulah kalau mak bapak beriman, anak ramai pun tak ada masalah. Tapi kalau mak bapak tak beriman, anak seorang pun hancur. Sebab tu Allah tunjuk tak contoh dalam Quran, seorang Nabi kerja berat, kerja besar, tapi anaknya berapa? Nabi Yaqub anak berapa? 12. Dan 10 orang jahat, tapi akhirnya semua beriman kepada Allah. 12 anak Nabi. Apa kerja Nabi Yaqub? Perdana Menteri? Bukan. Menteri? Bukan. Jawatan tetap? Tak ada. Ada KWSP? Tak ada. Tapi Allah rakam cerita Nabi yang anak ramai. Sebab apa? Sebab dia hebat. Jadi hebat manusia bukan sebab anak ramai ataupun anak sedikit, tapi hebat dan berkualitinya manusia sebab dia beriman kepada Allah. Bila anak ramai dia beriman, tak ada masalah. Tapi bila dia tak beriman, anak seorang pun bermasalah. Jadi kalau tanya saya, perancangan keluarga ni sebenarnya tak patut dan bercanggah dengan Islam. Kenapa kita nak rancang? Sebenarnya Allah dah rancang siap. Tanggungjawab kita bukan merancang, tapi ikut apa yang Allah rancang. Kalau Allah bagi anak, yakinlah yang bagi rezeki bukan kita. Yang kita jadi pening ini sebab apa? Yang kita jadi pening ini, nak cari rezeki, nak kerja, sebab apa? Sebab kita rasa kita yang bagi makan pada anak. Kita tak rasa sebenarnya kita sendiri pun Allah yang bagi makan. Kalau kita serah pada Allah dan buat je apa yang Allah suruh, sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Lepas tu kalau kadang-kadang kita tengok orang kampung kan, orang kampung kerja petani, kerja bendang, anak 12. Semua hidup sihat wal afiah. Lepas tu orang bandar pula kerja CEO, anak 2 orang, kelang kabut. Sebab pengurus utama dia iaitu Allah, dia terputus hubungan dengan pengurus utama dia iaitu Allah. Tapi orang kampung ni bila dia tak ada kerja tetap, dia banyak bergantung pada Allah. Dan dia ambil pengalaman daripada mak bapak mereka yang dulu. Mak bapak aku dulu tak ada kerja tetap, tapi dia boleh besarkan aku. Kenapa aku nak risau? Kenapa aku nak risau? Pengalaman depan mata mereka. Wallahu alam. Selepas baca surah Al-Mulk, setiap malam perlukan baca Allahumma anis wisyati fi qabri. Oh, tak payah. Saya tak tahu doa apa tu. Ya Allah, tolonglah aku mesrakan ketakutanku di dalam kubur. Kenapa nak mesra pula? Nak mesra dengan siapa ni? Tak, sebenarnya doa yang Nabi ajar adalah yang terbaik. Kemudian Nabi pula suruh kita baca di tempat yang terbaik, iaitu dalam solat. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Cukup.
Ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka Jahannam dan jauh aku daripada azab kubur. Bila jauh daripada azab kubur, semua okey. Semua okey. Jadi, doa yang terbaik, bacalah apa yang diajar oleh Nabi kita SAW, dan juga waktu dibaca pula adalah waktu terbaik dalam solat fardu. Ketika tahiyat akhir, dan kita baca 5 kali sehari, 5 kali solat fardu. Jadi selepas baca surah Al-Mulk, tak payah baca doa apa-apa. Cukup kalau nak baca doa pun tak perlulah doa macam tu, sebab doa pasal ringan daripada azab kubur Nabi dah ajar, dan kita pun selalu baca setiap kali solat 5 waktu setiap hari. Dah. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.